أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ini percubaan yang kedua, tadi ada masalah lain sikit. InsyaAllah kita cuba, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan pembelajaran kita pada pagi ini. Kembali apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Wahai orang yang jahil, engkau tidak suka mendengar kata-kata seumpama ini. Lalu engkau duduk dalam gereja dirimu dan nafsumu. Engkau memang perlu duduk dengan para syekh untuk membunuh nafsumu dan tabiatmu yang sudah rosak dan segala yang bergantung kepada dirimu selain Allah Azza wa Jalla. Hendaklah engkau melazimkan diri mengetuk pintu syekh beberapa waktu. Maka sesudah itu barulah engkau boleh duduk bersendirian di tempat ibadatmu, bersendirian dengan Tuhanmu Azza wa Jalla. Bila ini telah sempurna dengan betul, barulah boleh engkau menjadi penawar sebagai obat bagi manusia, memberi mereka petunjuk atau menjadi tauladan kepada mereka dengan izin Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sampai lisanmu menjadi warak tetapi hatimu fajir, jahat dan busuk? Lisanmu memuji Allah Azza wa Jalla tetapi hatimu membangkang semua itu. Zahirmu muslim tetapi batinmu kafir. Zahirmu mengesahkan Tuhan tetapi batinmu mensyirikkannya. Zuhudmu hanya pada zahir sahaja. Begitu pula dengan agamamu pada yang zahir sahaja. Sedang batinmu semuanya sudah rosak. Seperti kertas yang tercampak dalam bilik air yang kotor. Atau sebatang kunci yang terlempar dalam tong sampah. Jika engkau berkeadaan seperti ini, tentulah syaitan akan berkhemah, yakni bertempat di hatimu serta dijadikan rumahnya. Orang mukmin itu bermula dengan membetulkan batinnya, kemudian membetulkan zahirnya. Umpamamu umpama seorang yang membangun rumah. Dia harus membelanjakan wang yang banyak untuk mencantikkan dalaman rumah itu. Tetapi pintu rumah itu dibiarkan dahulu. Nanti bila selesai bangunannya itu, mulalah dia membuat pintunya. Beginilah sepatutnya kita bermula dalam perkara kita dengan Allah Azza wa Jalla supaya kita memperoleh keredaannya. Sesudah itu bolehlah kita menumpukan perhatian kita pada manusia dengan izin Allah Ta'ala. Tegasnya, mula-mula dengan menghasilkan akhirat, kemudian mengambil bahagian-bahagian kita dari dunia. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila Syekh Abdul Qadir menyebut di antara kelompok golongan yang binasa yang tidak punya marwah, dan kita dah sebut kelompok itu namanya munafik. Kenapa tak punya marwah? Dia bangga dengan benda zahir sedangkan dalamannya hancur. Dia bangga dengan pandangan manusia sedangkan dia pada pandangan Allah tidak ada apa-apa. Bahkan dia berpura-pura dengan agamanya, walau agamanya tidak mampu mendidik dia. Kerana niatnya yang salah, caranya juga yang salah. Maka Syekh Abdul Qadir telah menyebut dalam kuliah kita semalam bagaimana peringkat-peringkat yang perlu dilalui. Namun ini peringkat yang seterusnya. Bila Syekh menyebut ada kalangan manusia lebih gemar akan jadi jahil. Tentang manusia daripada lahir sehingga hari kematiannya terdedah dengan jahil. Sebagaimana kita terdedah dengan lapar, terdedah dengan penyakit. Dia tak akan berhenti. Kalau kita hidup daripada mula kita lahir sampailah kita dekat nak mati, bukankah kita sentiasa terdedah dengan penyakit? Maka apa yang kita buat? Kita bentengi diri kita dengan pelbagai bentuk cara. Sama ada kita berpantang, sama ada kita mengambil obat, sama ada kita mengambil vaksin, sama ada kita meminta nasihat macam mana cara nak jaga kesihatan. Dan demikian juga manusia daripada mula hidup sampailah kita menemui Allah Ta'ala juga terdedah dengan kejahilan.
Kalau kita bersetuju untuk berkata, manusia semua akan terdedah dengan penyakit. Mau atau tidak mau. Maka kita aku benda tu. Kalau itu bila setiap orang mati, dia akan tanya penyakitnya apa. Siapa pun mati, orang akan tanya penyakit apa. Kerana kita memang terdedah. Sebagaimana kita memang terdedah dengan sakit, demikian juga kita terdedah dengan jahil siapa pun kita. Siapa pun kita, hatta para malaikat. Ketika mana mereka berkata di hadapan Allah SWT. Waktu Allah SWT menyuruh malaikat, sila namakan nama-nama perkara-perkara ini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami tak ada ilmu melainkan apa yang Kau ajar. Kalau di peringkat malaikat pun mengakui kejahilan boleh berlaku. Hatta di kalangan para Nabi dan Rasul. Waktu Musa AS ditanya oleh Bani Israel, man a'lamun nas, siapa paling alim? Kata Musa AS, ana, saya. Maka Allah Ta'ala terus tunjuk pada Musa mana kejahilan kamu. Kena belajar dengan Khidir dan melihat kejahilan kamu. Kan itu tidak ada manusia boleh melihat dirinya alim, melainkan dia akan dibalai dengan penyakit jahil. Maka setiap kita perlu melihat bahawa diri kita ada kekurangan ilmu yang perlu kita baiki. Sebab itu manusia dalam kelompok ilmu ni ada 3 golongan. Yang pertama, yang belajar sikit tapi rasa dah dapat banyak. Dia belajar sikit, dia dah rasa banyak, maka dia mula berfatwa kiri kanan, menghukum orang depan belakang. Seolah-olah dia sudah mengetahui segala-galanya. Maka ini binasa, rosak. Orang ni terdedah menghina ulama', menghina orang yang lebih alim pada dia, yang lebih warak pada dia, yang lebih berilmu pada dia. Tapi dia cuma belajar sikit. Grup ni lah tuan-tuan yang suka buat senarai nama-nama. Ni ustaz ni jangan belajar, ustaz ni jangan belajar. Mudah. Kenapa dia dalam kelompok orang belajar sikit tapi rasa tahu banyak? Dan kelompok yang kedua ialah kelompok yang memang belajar banyak. Memang dia belajar banyak. Kalau secara formalnya dengan sistem pendidikan kita sekarang, daripada BA, Master, PhD, even dia mendapat Prof, dia Prof penuh. Tetapi malangnya, kelompok yang belajar banyak ini, dia berhenti 2 benda. Pertama, dia berhenti untuk mengulang-ulang ilmu dia, murajaah. Yang kedua, dia memutuskan hubungan dengan gurunya seperti dia dah tak ada guru. Sebab dia dah meletakkan diri guru utama. Maka dia juga akan terpedaya. Dia juga akan melakukan kesilapan. Yang sebahagian kesilapan itu boleh membinasakan dirinya. Dan membinasakan orang lain. Dan kelompok ketiga, yang dia belajar banyak. Kita kata belajar ni sampai suk. Sampailah himpit dinding. Banyak. Namun dia tidak pernah putuskan dirinya untuk terus murajaah ilmunya. Mengharapkan penambahan ilmunya. Dan juga terus mencari guru-gurunya. Dan ini yang kita lihat dalam sejarah Islam. Imam Al-Haramain masih mengambil manfaat ilmu walau dia sudah alim. Daripada muridnya Imam Al-Ghazali. Imam Usman Al-Mazini, walau merupakan pakar lughah, anak murid pada Sibawai, masih terus duduk dalam majlis ilmu Syafi'i. Imam Abdul Rahman Al-Mahdi, walau sudah digelar sebagai pakar hadis, masih mengaji. Imam Asy-Syafi'i, walau dianggap sudah alim, masih duduk di hadapan Muhammad Hasan Syaibani. Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu. Bukan sejarah para ulama, walau mereka sudah bergelar imam, mereka masih belajar. Imam Al-Bairuni, hampir matinya masih terus belajar. Dan permasalahan tertentu kerana dia berkata bertemu dengan Allah dalam keadaan alim lebih aku suka daripada bertemu dengan Allah dalam keadaan aku jahil. Maka demikian juga ramai ulama-ulama besar. Yang mereka ni pertama tak pernah berhenti belajar. Duduk belajar lagi. Dan tidak pernah berhenti murajaah ilmu. Sebab ilmu yang kita ada terdedah dengan lupa. Ilmu yang kita ada, tuan-tuan, terdedah dengan lupa. Walaupun kita sehebat mana. Ambil contoh Quran sudah. Kita dah hafal Quran. Bukankah kita bersetuju untuk berkata kita mungkin lupa?
Maka apa yang kita buat? Terus murajaah. Ilmu juga begitu. Ilmu walaupun sehebat mana pun kita akan lupa. Maka Syekh Abdul Qadir menegur orang yang belajar sikit kemudian terus nak putuskan hubungan dengan gurunya. Kata Syekh Abdul Qadir, ketuk-ketuklah sekali-sekala pintu gurumu. Supaya kamu tidak terpedaya. Supaya kamu berjaya mematikan hawa nafsumu, membunuh tabiatmu yang rosak dan pergantunganmu selain daripada Allah. Seolah-olah, tuan-tuan gini, kalau kita nama anak, kita takkan sempurna, melainkan kita selamanya menganggap diri kita adalah seorang anak pada ibu bapa kita. Kita ada mak ayah. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita mengaji tinggi pada mak ayah kita dah, tapi kita perlukan mak ayah kita. Dalam banyak aspek. Nasihatnya, doanya dan lain-lain. Sama juga kalau kita belajar. Jangan ada seorang berkata, saya sudah tidak perlukan guru lagi. Kerana saya sudah menjadi guru dan maha gurunya. Tidak. Kita masih memerlukan. Itu tanda tawaduk kita pada ilmu. Kerana ilmu, orang yang punya guru menjadikan dia berterusan tawaduk. Kerana ada orang yang dia akan malu. Macam kita lah, selagi mana kita ada mak ayah, lagi tu kita ni masih boleh dianggap merendah diri. Sebab ada orang yang boleh tundukkan kita. Siapa? Mak ayah. Mungkin isteri kita tak boleh. Mungkin suami kita tak boleh. Tapi bila datang mak ayah, dijentiknya kita, dijentiknya kesedaran kita, kita terpaksa hakuk. Orang nama Perdana Menteri, mungkin tak ada yang lebih atas pada dia. Tapi ada mak ayah, maka dia akan jadi Perdana Menteri yang baik. Mak ayah dia boleh marah lagi dia. Sebab mak ayah dia selamanya tak pernah tengok dia sebagai Perdana Menteri, tapi sebagai seorang anak. Sama juga guru. Maka seorang jangan putus hubungan dengan gurunya. Jangan. Bila Imam Abu Yusuf, dia dah rasa alim, dia terus membuka halaqah. Abu Hanifah kata, belum sampai waktunya. Akhirnya Abu Hanifah memberi satu pengajaran yang keras kepada Abu Yusuf. Beri dia satu persoalan. Kalau kamu menjawab, kamu kekal di tempat kamu. Mengajarlah. Tapi kalau kamu tak boleh jawab, sila kembali kepada tempat kamu sebagai seorang murid. Maka Abu Yusuf rasa dia dah bijak lama, dah mengaji belah tahun. Tapi rupanya disilap. Pandangan seorang guru kepada muridnya itu punya firasat. Akhirnya Abu Yusuf aku dan kembali ke tempatnya sebagai murid sampailah Abu Hanifah meninggal dunia. Begitu keperluan seorang kepada guru. Kita tak boleh kata saya tak boleh, saya dah tak ada, tak perlukan guru, saya boleh analisis ni. Tidak mungkin. Sebab itu dalam Quran Allah sebut wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakan, wahai Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Tuan-tuan, orang macam kita, macam mana bertambah ilmu? Maka kita kata ada dua jalan. Sama ada saya membaca atau saya berguru, mendengar dan sebagainya. Ada pun membaca, orang macam kita tak punya asas yang kuat. Maka tak semua benda kita boleh baca. Ada pun berguru, ia satu benda yang berterusan. Kalau orang tu alim, sumber dua-dua ini berfungsi. Membaca boleh sebab dia punya asas yang kuat. Kalau ada penulisan yang silap dan salah, dia lebih cepat sedar. Kita ni tuan-tuan, kalau orang terjemah salah dengan kita salah. Kalau orang tak ikut salah bagi, kita pun salah bagi juga. Sebab kita membaca tanpa ada asas. Kekuatan asas tadi. Para ulama ketika mana dia membaca, dia ada asas yang kuat. Kalau itu dia cepat sedar kesilapan dan kesalahan yang berlaku dalam penulisan. Sama ada sengaja, tak sengaja, atau salah faham, atau mungkin dia salah faham. Dan hubungan dengan guru. Kemudian kata Syekh lagi, hendaklah engkau melazimkan diri mengetuk pintu Syekh beberapa waktu. Kalau tak boleh mengaji sepanjang masa macam dulu, ada waktu tertentu kamu kena duduk dengan guru kamu. Tak ada orang dia cerita saya sibuk. Satu, yang kedua, dia pun berdasarkan saya pun dah mengaji lama dah Ustaz. Dah ngaji lama Ustaz, saya dah belajar Ustaz 10 tahun, 15 tahun. Kata kalau awak belajar sampai 20 tahun, maka sesekali awak kena duduk kembali. Duduk. Kan itu saya lihat akhlak para ulama. Mereka akan kembali duduk di mana tempat mereka menjadi ahli. Dia duduk balik untuk guru. Balik kampung duduk depan untuk guru balik. Untuk mereka belajar sesuatu. Tentang ilmu ini sesuatu yang subjektif.
terlalu subjektif. Bukan menilai seorang alim atau tidak alim juga subjektif. Menilai alim atau tidak alim amat subjektif. Kerana itu kadang-kadang Allah menampakkan seorang itu macam jahil. Kadang-kadang Allah menampakkan dia macam alim sangat, walau tak pun sangatnya. Demikian yang subjektif. Yang penting tuan-tuan sekalian, disiplin ini dari sudut yang kita sebut, tidak pernah putus dengan guru. Kemudian kata Syekh, lepas kamu dah biasa duduk dengan guru, maka sesudah itu barulah kamu boleh iltizam dengan diri kamu sendiri. Ketika itu barulah betul cara ibadat kamu. Barulah sempurna cara ibadat kamu. Barulah kamu akan menjadi petunjuk pada orang atau tauladan pada orang. Apa maksud petunjuk pada orang atau tauladan pada orang? Tuan-tuan, Allah Ta'ala utuskan dua kelompok manusia yang paling mulia sekali dalam dunia. Pertama, namanya Rasul. Yang kedua, namanya Nabi. Kadang-kala kita katakan dalam kaedah Usuluddin, semua Rasul itu adalah Nabi. Dan tidak semua Nabi itu Rasul. Ya, Nabi sejumlah setengah menyebut 124,000 orang. Rasul sejumlah 313 orang. Apa beza dua ni? Yang samanya ialah mereka manusia terpilih. Yang sama mereka semua mendapat wahyu. Sebab namanya Nabi dan Rasul. Tetapi yang seorang memberi petunjuk, yang seorang menjadi tauladan. Para Nabi, para Rasul sentiasa beri petunjuk pada orang. Sebab mereka diperintahkan menyampaikan. Tetapi para Nabi tidak diperintahkan menyampaikan. Tetapi mereka dijadikan sebagai tauladan. Orang tengok Khidir AS dapat tauladan itu dan ini. Orang tengok Nabi tu, Nabi ni dapat tauladan, inilah cara ibadat, inilah orang yang baik. Kalau Rasul, orang yang, kalau kita nisbahkan kepada manusia yang bukan Nabi dan Rasul. Yang pertama, ulama. Apa tu ulama? Dia tolong tunjuk. Yang kedua, orang soleh, orang baik. Dia bukan ulama tapi dia orang soleh. Maka dia menjadi tauladan orang lain. Tengok Haji tu baik tu. Rajin dia, pemurah dia. Tapi dia bukan ulama. Tapi dia contoh. Di masjid awal, pemurah orangnya, lembut budi bicaranya, dia jadi tauladan kita. Seorang lagi namanya ulama. Mengajar kita, mendidik kita, membetulkan kita, meluruskan kita. Antara dua golongan ini, dengan dua manusia terpilih, bernama Nabi dan Rasul, menghasilkan dua kelompok ini, ulama dan orang soleh. Jadi Allah Ta'ala pilih Rasul dan Nabi. Maka daripada Rasul dan Nabi, mereka mendidik sehingga muncul dua kelompok mulia yang lain. Satu ulama, disebut warisatul anbiya. Satu lagi orang soleh. Dia menjadi tauladan yang baik. Maka ini dua kelompok. Jadi tuan-tuan, kita nak jadi macam tu. Ya, kita memang bukan nak jadi Nabi dan Rasul. Kita nak jadi orang yang pilihan Nabi dan Rasul. Siapa? Sama ada kita menjadi ulama yang memberi petunjuk, memberi ilmu, atau menjadi orang soleh sehingga dijadikan ikutan. Maka ini kebaikan yang kita kena kejar. Kemudian kata Syekh, bagaimana kita membiarkan lidah kita ini bercakap cantik, comel, tapi hati kita terus rosak? Bagaimana boleh kita biarkan dalam keadaan lidah kita zahirnya bersetuju, hati kita terus membangkang? Bagaimana kita boleh membiarkan diri kita dalam keadaan lisan kita menunjukkan kita beriman, tetapi hati kita masih pun ciri-ciri kekufuran? Tetapi macam mana ciri-ciri kekufuran yang merupakan sifat-sifat munafik? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, supaya sifat ini jangan ada dalam diri kita. Supaya dakwaan kita betul, pada lidah kita beriman, pada hati kita beriman. Supaya dakwaan kita betul dan lidah kita bercakap baik, hati kita memang nak baik. Dalam lidah kita membina agama, hati kita juga membina agama. Maka kita lihat bagaimana yang Allah Ta'ala sebut, yang membentuk benda ni semua. Maka yang pertama yang perlu kita ada dalam membetulkan diri kita ialah belajar untuk berkata apa yang ada dalam hati kita. Jangan cakap lain dalam hati lain. Artinya biar jujur, dalam hati begitu, lidah juga begitu. Maka ini perlukan mujahadah.
Yang kedua, jangan cuba tipu orang beriman. Jangan tipu orang beriman, kerana menipu orang beriman menghasilkan jiwa munafik. Sebab itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, waktu mana Abdullah bin Amri bin Al-As tidur di rumah dia, ketika Rasulullah menyatakan dia ahli syurga, lalu Abdullah bin Amri bin Al-As melihat apa sifat ahli syurga. Tengok semayang tak banyak pun, qiyam mulai tak banyak pun, maka Sa'ad mendedahkan rahsianya. Kerana aku tak pernah menipu orang Islam. Aku tak dengki orang Islam dan aku tak pernah tipu orang Islam. Rupa-rupanya tuan-tuan, setiap kali kita cuba menipu orang beriman, dia akan menghasilkan sifat munafik dalam hati kita. Kerana orang beriman tak akan tipu orang beriman. Tak akan tipu. Kenapa nak tipu orang beriman? Apatah lagi kita melakukan perkara-perkara yang merosakkan kepercayaan mereka. Dan yang ketiga, untuk menjadikan biar lidah dan hati kita sama, maka jangan melakukan kerosakan di muka bumi. Sama ada melakukan kerosakan dengan tangan kekuasaan kita atau dengan lidah kita. Contoh-contoh, dalam Facebook kita, jangan jadi pengadu domba. Itu kerosakan. Dalam Facebook kita, jangan dedahkan keaiban orang lain. Maka kalau kita latih begitu, kita benar-benar beriman. Memanglah hati kata saya orang beriman, tapi yang awak tulis tu apa? Itu bukan watak orang beriman. Kemudian yang keempat, jangan mempelekehkan orang beriman. Jangan sesekali. Ini sesi-sesi mujahadah kita untuk menjadikan biar zahir dan batin kita sama. Kerana bila zahir kita lain, batin kita lain, ini kan ada penyakit-penyakit yang perlu kita tahu. Dan ulama menyenaraikannya. Antara jangan amalkan sifat mempelekeh orang beriman. Yastahzi'una bil mu'minin. Pelekeh orang beriman, kita memperkecilkan dia, kita menghina dia. Kita tengok dia ni lowest ataupun low standard. Standard rendah, kita tinggi. Jangan. Kerana itu bukan watak orang beriman, itu watak orang munafik. Itu watak orang hatinya rosak. Sebab kita jelas, orang yang hatinya rosak memang suka menghina orang lain. Rosak hatinya. Jadi kalaupun dia kata pada lidahnya membina, tapi kalau dia suka merendahkan, dia rosak. Dan yang kelima, jangan sesekali bersumpah palsu. Setiap kali kita bersumpah palsu, maka hati kita rosak. Demi Allah pun, demi Allah, dia sumpah palsu. Meniaga sumpah palsu. Tak muamalah dengan orang sumpah palsu. Ingat, sumpah palsu boleh menyebabkan hati kita rosak. Memanglah kadang-kadang kita untung orang percaya. Tapi ingat, kita rugi sebenarnya. Even satu dunia percaya sumpah kita, hati kita tak percaya. Sebab hati kita tahu tipu. Maka hatinya akan rosak. Dan yang keenam, bila mana kita suka mendampingi orang kafir. Tentu orang yang suka damping orang kafir, akan dia jadi munafik. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Lidah lain, hati lain. Zahir lain, batin lain. Agama atas kertas lain, peramalan lain. Kerana cenderung mereka untuk baik dengan orang kafir. Baik orang kafir. Orang kafir duk puji. Orang Islam duk kutuk. Negara kafir dipuji-pujinya, negara Islam dikutuk-kutuknya. Menegur untuk membina tak apa, tapi masalah dia mengutuk. Dia sentiasa nampak sisi baik orang kafir. Sisi baik orang Islam tak nampak. Maka terus yang ditulis dalam Facebook dia duk puji orang kafir sampai kecerah. Maknanya sampai selalu. Ini mewariskan sikap titik-titik munafik, kekufuran dalam hati kita. Sebab kita kena tahu tuan-tuan, jiran kita dalam syurga ni orang beriman, bukan orang kafir. Orang beriman lah yang menjadi jiran-jiran di syurga. Dan yang ketujuh, kata ulama, jangan buat satu amalan-amalan yang meminggirkan orang beriman. Kalau betul kita nak menjadi kuat agama kita, jangan suka pinggirkan orang beriman. Dalam perniagaan kita, dalam bisnes kita, dalam apa pun biar kita utamakan orang beriman. Tuan-tuan kena ingat, orang kafir mengutamakan orang kafir. Tapi sampai pekat kita tak, Ustaz, tak boleh, kita kan satu Malaysia. Satu Malaysia. Lalu utamakan orang kafir. Orang kafir, mereka tak pandang orang Islam.
Mereka mengutamakan orang Islam dan mereka utamakan orang kafir dan semua hal. Tapi bila kita pula, kita tak mengutamakan, mula kita kata ini macam ta'assub Ustaz. Ini bukan ta'assub. Ini menunjukkan bagaimana keharmonian persaudaraan kita. Maka sebab itu jangan buat benda-benda yang meminggirkan orang beriman dalam hidup kita. Kita kalau boleh tuan-tuan yang ambil projek rumah kita ni orang Islam, kalau boleh lah, seboleh-bolehnya. Kalau boleh kita tempah-tempah pun daripada orang Islam, seboleh-bolehnya. Kita tak kata dilarang, tapi biarlah banyak dengan orang beriman muamalah kita. Dan seterusnya kata ulama yang ke-8, bila mana ada suatu hukum Allah, maka cepat-cepat terima. Jangan duk berdolak dalih, berhelah, bermuslihat, lalu atau berkata ni darurat Ustaz, saya lain saya rasa, saya ni darurat. Jangan. At-tahakum ila Allah wa rasulih. Kita bila sebut je hukum Allah, saya tak banyak cakap. Kalau orang kata dalam rumah jangan simpan patung. Ustaz ni hiasan. Tak, Islam kata jangan. Malaikat tak masuk, terus buang. Sayang Ustaz, patung ni lawa Ustaz. Patung ni dia anyam, disulam, lawa, comel. Kita dah kata Islam kata tak boleh, bukan saya kata. Malaikat tak masuk. Tentu kita tak akan banyak songeh. Kalau benar kita nak kekalkan iman dalam hati kita. Kalau orang kata muamalah ni haram, tinggal cepat. Orang dah kata ni forex ni haram, pelaburan ni tak ikut syarak. Tinggalkan. Orang dah kata insurans haram ni, tak boleh ambil insurans ni. Pindahlah insurans Islam. Tinggalkan. Kalau kita tak tinggalkan, lalu kita duk berhela berbasi-basi, maka inilah yang akan menjadikan syaitan berkemah di hati kita. Sebab syaitan dia akan berkemah dalam hati bila dalam diri kita ada benda haram. Itu tarikan syaitan. Dalam keluarga kita ada benda haram, syaitan pun tertarik. Dia pun bermukim di rumah kita. Jangan sampai dia bermustautin terus. Maka bila kita tahu ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena cantas cepat-cepat. Dan di antaranya ialah jangan mempelekehkan kebaikan orang lain. Contoh kalau nak jadi orang beriman yang betul-betul zahir batinnya, sesekali jangan kita pelekeh kebaikan orang lain. Dia buat baik cara dia, kita buat baik cara kita. Tak ada seorang pun mampu buat baik semua benda. Tak ada. Saya boleh buat sebahagian yang saya mampu buat. Sahabat saya yang lain juga mampu buat sebahagian. Ya, saya kuliah dalam bab ni. Sahabat saya kuliah bab ni. Dalam bab ni pula saya cuma dapat bercakap setakat ni. Sahabat saya bercakap yang ni pula yang saya tinggalkan. Saya bercakap setakat boleh faham 100 orang. Tinggal 10 orang tak faham. Sahabat saya datang, dia pun ceramah juga, dia beri faham 10 orang lagi tu. Maka sebab itu kita tak boleh mempelekehkan kebaikan orang lain. Walau bagaimanapun kebaikan dia, jangan pelekeh. Dia ada kebaikan. Tok Bila ada kebaikan, Tok Imam ada kebaikan, Noja ada kebaikan, makmum ada kebaikan. Ustaz yang mengajar ada kebaikan, yang mendengar ustaz mengajar ada kebaikan. Yang bershare pun ada kebaikan semua. Yang share beri kebaikan, yang tolong tulis balik nota ada kebaikan dia. Yang tolong balik mudahkan bahasa, dia translate balik ni bahasa pure Terengganu tukar bahasa standard. Ni tukar bahasa Kedah Pekat yang ketegak punya ni, tukar pada bahasa yang mudah. Ini fungsi masing-masing. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita mempersendakan mana-mana kebaikan orang boleh buat. Mana kalau sekiranya kita dengar ada orang tolong zaman PKP ni, dia cuma beri beras. Benda beri beras. Berilah sotong ke udang. Tak dia dah buat. Yang tak buat tu awak lengkapkan sotong udang tu. Awak yang bagi sotong udang. Yang kita nak pelekeh orang tu tuan-tuan, kita buat yang tu. Kadang-kadang kita tengok ada orang beri bantuan, dia beri beras, gula, gandum, biskut. Tak apa mesti-mestinya bagi macam tu. Berilah makanan-makanan lain juga. Tak, jangan duk pelekeh. Yang kita nampak kurang, tuan-tuan sempurnakan. Kerana kebaikan itu tak sempurna dengan kata-kata kita. Kebaikan itu sempurna dengan perbuatan kita. Kalau kita melihat kekurangan-kekurangan saudara kita buat, maka sempurnakannya dengan perbuatan kita pula. Kita jangan sempurnakan dengan perkataan. Perkataan itu namanya menghina. Kita tengok isteri kita masak, comel dah masak. Masak. Tapi ada kurang sikit kita nampak. Tak boleh sebut, kita lengkapkan kebaikan tadi. Apa kurang?
Dia buat dah comel, kita nampak macam tawa ni. Kita cepat-cepat ambil garang tu, sabut garang. Sedap. Cantik dah dibuat ni ikan goreng sekian. Kita nampak kurangnya apa, budu tak ada. Maka tak perlu kita nak bising-bising jam bangun. Dia dah penat ni. Dia dah hidang semua. Satu benda dia lupa. Kita pergi ambil tuang botol budu, letak, buat pattern budu kita. Potong bawangnya, letak ladanya, letak sekian. Okey dah. Lengkap. Tuan-tuan, bukankah indah hidup orang beriman kalau kita melengkapkan dengan perbuatan? Bebannya kita cuba lengkapkan dengan perkataan. Kadang-kadang perkataan itu ada bebanan. Awak ni semua dah komplit ni. Air pula tak ada. Kat awak dah patah kaki dah siap semua ni. Why not? Kenapa kita tak bangun ambil air? Lalu kita lengkapkan. Tok comel ada belaka dah. Lilin 2 batang tak ada depan. Nak candlelight. Mau lupa pula. Ada ambil lah lilin. Tak. Kita sempurnakan dengan perbuatan. Orang beriman melihat kekurangan saudaranya, maka dia lengkapkan dengan perbuatannya. Manakala orang munafik melihat kekurangan orang beriman, maka dia akan menghina dengan perkataannya. Maka tuan-tuan, pilihlah kita nak macam mana. Nak sempurnakan? Sebab tu kita kena belajar dengan bermuda daripada isteri dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita tengok cantik dah ada orang ni hantar makanan kat masjid. Kita apa hantar makanan, air tak hantar, lekat orang mati. Tak, kenapa nak kritik macam tu? Awak siapkan air. Orang tu dah bagi makanan, dah bungkus nasi minyak 100 bungkus. Awak bungkus pula air 100 bungkus. Yang ni kata pula, apa makanan dengan air? Tak ada buah-buahan. Ini kesihatan. Tak payah cakap, awak pula siapkan buah 100 pack. Yang ni kata bukan lengkap kalau tak ada kacang. Tak ada kacang. Awak pula letak kacang 100 pack. Kalau setiap orang, tuan-tuan, dia melengkapkan dengan perbuatan, Masya Allah, indah iman ni. Orang beriman rasa indah kerana setiap orang kita ni melengkapkan dengan perbuatan. Suami melengkapkan kekurangan isterinya dengan perbuatan. Isteri melengkapkan suaminya dengan perbuatan. Kita jangan cuba lengkapkan orang dengan perkataan kerana ia cukup tajam, mengguris hati. Buat jauh lebih baik. Ingat. Kita tengok ni tukang basuh ni. Dia basuh dah semua, satu tertinggal. Tak, kita tolong basuh satu lagi tu. Maka lengkap. Maka ini cantik agama kita. Kan itu kata Syekh, betulkan, utamakan. Betulkan yang batin kita. Maka insya-Allah yang zahir kita akan indah. Dan dengan kata lain kata Syekh Abdul Qadir Jilani, utamakan akhirat. Maka lepas itu barulah ambil dunia kita. Akhirat itulah batin kita. Sebab kita mati, kita tak buat dunia ni, kita buat benda batin kita. Maka sempurnakan batin, insya-Allah dunia kita indah dan cantik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.